Okay, hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Masih bising pakai kopok. Ha? Bunyi keruk-keruk pula. Kita bukan di segmen santai. Kau segmen apa ni? Saya formal. Bukan formal tapi kita just chill-chill je. Memang okay? sangat chill. Memang kita duduk di padang ni Putet. Kita tengok. Tapi suasana sedikit, bukan kata muram, cuma redup. Macam nak hujan. Betul? Tapi kan, berbalik pada hari ni. Okay, yang pasti ini adalah channel Putet. Tapi untuk first episode ni, First episode. First episode ni, Sebenarnya banyak episod dah tapi tak rasmi ke? Dah banyak cakap. Tapi ni officially kita akan upload lah. Sebab tajuk pada hari ni crucial lah juga kan. Macam like, semua nak tahu juga apa tu rasa. People should know. People should know. People should know nothing to hide. Tahu tak? So apa tau? Walaupun tajuk ni macam bosan, Okay. but what it's come out from Putet. Memang dia akan membawa memori lah. Yeah, memori. Memori. Dia macam Betul. kena bagi tahu lah. Okay, so hari ni Yusri. Hai, saya Yusri. Okay, dan saya Putet. Okay. So hari ni akan dikenali oleh Yus lah. Baik, saya sebagai acah-acah moderator lah. Tapi moderator pula macam program pula kan. Macam Dia program host pula. lah, dia host lah. Okey, bersama kita host Yusri dan bersama kita Putet. Hai semua. Mantan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Pematang Pauh sesi 2022-2023 dan baru sahaja dibubarkan. Baru saja seminggu dah. Seminggu dah. So seminggu yang dibubarkan. Tidak ada title yang dipetua. Apa perasaan Putet sebenarnya? Okay, dia bila once kena bubar tu, terdiam. Dia macam, aku nak buat apa sekarang ni? weh, I'm back. Ah. I'm back to reality. Sebab Putet macam, wish, dah lama sangat tak rasa macam ni. Tapi dia still lagi rasa macam, ya ke aku dah berhenti ni? Dia macam tu. Dia mungkin macam makin tidur tu, apa masalah? Apa mungkin hari ni nak meeting dengan siapa pula? Nak jumpa siapa macam, pula? weh, ada program ni, ada program tu tak? Tapi, what can I say? Nak kau pop. What can I say is, once dibubar tu, dia sedih lah sebenarnya. Sedih. Ya. Sebab, you Putet YDP. Okay. Yang dipertua. Dia macam like, wow, a big thing lah sebenarnya. Tapi mesti orang tahu macam mana benda YDP. Hebat. Macam dia macam YDP pula aku kan. Macam, tapi sebelum saya mengenali Putet ni sebenarnya waktu sebelum dia jadi YDP lagi. Cumanya Putet ni seorang yang mesra pelajar. Selalu buat TikTok, bagi info dan sebagainya. Dan pastinya kalau student yang baru masuk, mustahil tak kena Putet. Betul tak? Kira mustahil lah. Orang kata duduk dalam gua Permasalahan nak pakai baju apa, kena bawa ke meja tak, baju warna putih ke. Dia macam ni tau. Sebenarnya, terdetik di TikTok tu, bukan Putet buat video sebagai seorang MVP ataupun YDP sekalipun. Dia as a person yang macam like, dia orang kena tahu. People should know. Okay, tapi pada hari ini, apa yang Putet nak fokuskan adalah YDP. So people tahu macam like, YDP ni buat apa sebenarnya? YDP tu, YDP ni. And kenapa aku YDP? Dia macam satu yang miracle lah. Not a miracle. Dia macam like the whole, like semua orang kalau boleh dapat jawatan ni, semua nak. Tapi bukan saya. Seorang Putet. Dia rasa macam mana? You pun setuju dengan apa yang kita cakap. Dan benda ni bukanlah yang kita minta, tapi keadaan yang membawa kita. Dan mungkin keadaan itu merupakan satu rezeki yang mana Tuhan nak buka, nak beri peluang kepada kita untuk become a better person. Okay. But somehow, ingat lagi, pada ketika itu, habis announce, okay, Putet terduduk di longkang, longkang memikirkan who is the upcoming YDP and what kind
apakah perwatakan YDP yang akan datang. Okay, bila, yelah, okay, before Putek jadi YDP, Putek fikir satu je. Aku nak ubah something dekat MPP. Okay, which is, aku nak student datang kat aku ni, like, weh, macam, weh, senang. Orang kata approachable lah, approachable. Faham. Dan benda tu Yusi rasa tercapai. Memang Putek sangat mesra dengan pelajar dan pastinya tak ada orang kata gap antara pelajar tu dengan MPP tu tak ada. Betul? Tapi Yusen, but somehow once dah menang tu, okay, apa Putek cakap, tiba-tiba like sokongan tu berdebat kepada Putek, which is Putek dilantik sebagai yang dipertua. And on that time Putek macam Mungkin ramai tak tahu macam mana proses YDP tu dilantik. Apa yang Yus tahu, YDP dilantik itu adalah hasil undian di dalam calon-calon yang memenangi pilihan raya, betul? Jadinya dari situlah Putek dilantik sebagai YDP. So from that, Putek bukan nak cakap, oh aku dah yakin ni aku akan jadi YDP. But somehow Putek macam, wih, banyak somehow dulu orang kata kali ni somehow. Dia nak buat macam mana, dia macam ni lah kan. Dah bila lantik tu, Putek macam, weh, aku YDP ke siap. Sebab orang tahu Putek ni merupakan seorang yang berwatakan gila-gila. Like, sudah biasa macam, you know kan? Faham? You know me macam, hi, yang di sana say hi. Okay. That's me. Yeah. But, tapi, kalau kita lihat kepada perwatakan YDP itu sendiri, adalah YDP ni seorang yang tegas. Yes. Tegas. Bila kita lihat, oh, takut. Betul. But not for me, YDP Putek. Okay, dia macam bila orang kata sampaikan, bila naik lift dengan rektor, like rektor tanya student, you kenal siapa ni? Kenal? Abang dalam TikTok tu. Aku macam, Abang dalam TikTok. Putek macam, and Putek yakin dia percaya sampai sekarang, diorang still lagi used to know me. Putek dari TikTok, bukan YDP. Okay, itu personality. Bila kita bercakap dengan personality begini, yang what you approach, yang you tampilkan, which is you sangat mesra, you tak rasa ke yang seorang ketua ni perlu bersikap like, you know, you have a professionalism dalam diri you, so you tak rasa ke orang akan anggap you yang you ni tak ada professionalism? Okay. Soalan tu Putek suka. Memang ramai yang cakap. But for me, this is me, Putek. Okay. Putek percaya, okay, macam mana pun you punya attitude, macam mana pun you punya perwatakan, orang akan respect you as a leader juga. Okay. Sebab apa? Alhamdulillah, Putek rasa macam dihargai, disayangi. Okay. Ramai yang macam, bukan orang cakap terkilan, bukan macam like, oh lah, Putek dah letak jawatan dah tak ada dah Putek. Maksudnya, orang rasa yang Putek ni sebenarnya ada cara tersendiri. Yes. Maksudnya, I ada cara I untuk professionalkan diri I. Faham tak? Putek ada benda tu. Like, tak perlu pun nak kena 24 jam. 24 jam. Oh, Assalamualaikum, sihat? Macam mana dah makan ke? Tak ada mana tu kan, mampus. Memang tak lah kan. Putek macam tak akan buat benda semua tu. And to me, okay, apa yang Putek nak buat adalah Putek nak senang. Jumpa student, hi. Sihat sama? Tahu tak? Putek bukan jenis yang macam terlalu ada corporate, ada protokol tu. Yes. Not me. Tapi certain event kena ada lah. But di luar dia, walaupun Putek memegang jawatan YDP, MPP, UI, Techuangan, Pulau Pinang, I used to be myself. Betul. So the key is
apa pun kita jadi, kita jadi diri sendiri. Betul. Tadi kita bercakap soal profesional dengan urusan dengan pelajar. So apa kata kita beralih pula, kita nak tahu juga YDP ni, MPP, YDP MPP dengan pengurusan UiTM tu macam mana? Okay. Dia macam rasa formal pula. Tak. Cuma kita nak tahu. Okay. Actually, apa yang Putek boleh cakap, YDP ni dia ada kepentingan masing-masing. Okay. Putek selaku one of the majlis yang dipertua UiTM, Putek boleh nampak setiap YDP ada kepentingan masing-masing. And setiap YDP macam, mungkin aku dilantik kerana terpaksa. And ada setiap YDP macam like, oh, aku YDP je lah kan. Okay. Tapi, hang balik pada soalan tadi pengurusan. Okay. Sebenarnya YDP ni banyak engage lah orang kata. Kita bercakap, kita berbincang, kita menyatakan hasrat pelajar sendiri itu. Kan? Kita cakap ni, cakap tu. Tapi, you guys kena faham. Okay? Tak semestinya apa yang disuarakan akan diterima. Okay? Tu orang kata pedihnya lah bila you jadi YDP. And when it comes to Putek, serius Putek cakap Putek tak mampu berada pada hari ini sekarang. Depan you sendiri pun Putek macam like, betul ke aku YDP? Aku macam tak boleh terima lah benda tu. Tapi Putek percaya dan yakin ini adalah pilihan ramai. Mungkin Putek tak nampak I the chosen, I the best among the best. But somehow Putek yakin orang lain nampak. Betul? Kan orang lain nampak. Mesti akan nampak. And Putek macam, adakah aku salah menjadi salah satu bintang di muka bumi ini? Untuk menerangi dunia ini? Dia dah start dah kalau Putek ni baca puisi ni. Sampai maghrib lagi tak habis. Tapi serius lah, apa yang Putek boleh cakap, YDP ni banyak menyalurkan. Dan sebanyak Putek jadi YDP, Putek banyak berhubung dengan Jackan. Putek berpendapat sekian macam ni. I do my best lah untuk UiTM sebenarnya. Dan bila tanya, you buat apa? Tak nampak apa you buat bangunan ke, buat hotel kat belakang ni? Memang tak lah. Kau ingat aku apa? Ada duit weh? Tak ada. Tapi serius lah, bila when it comes to MPP sendiri ataupun apa-apa saja, orang akan mempertikaikan lah. Dia ni buat apa? MPP ni apa? Busuk lah. Busuk tak nak dengan MPP. But untuk Putek nak cakap, you should appreciate MPP. And me myself alhamdulillah banyak feedback orang bagi. Putra awak dah habis ke Putra? Kenapa tak sambung lagi? Orang macam tak tahu macam mana Putek cakap. Sebab Putek just do the best for myself. Okay. And Putek membawa watak Putek tu dalam jawatan YDP tu sendiri. And people know Putek ni sekian. So apa yang dapat disimpulkan, memang sepenggal. Dua semester lah tu. Satu penggal bersamaan dengan 2 semester. Pemintahan yang boleh kita katakan pemintahan YDP Putek memang menampakkan kesan yang sedikit sebanyak memberi gambaran kepada mahasiswa khususnya di Pulau Pinang, yang mana kita ada YDP, seorang ketua yang begitu apa tu? yang begitu rapat dengan mahasiswa dan bukannya seorang yang bersikap bosi macam. Sebab ada yang cakap Putek lah, Putek, kau ni kan YDP, be professional lah sikit kan. Takkanlah macam ni pun kau nak kena asyik, nak kena tak. Putek like to refuse. Kenapa? Kalau kau tak boleh terima aku, kenapa kau undi aku? Dan kalau kau tak boleh terima aku, kenapa kau nak teruskan? Kan? Putek cakap like, wow, Putek, aku tak nak. Ni aku. Kau kena terima juga aku macam mana pun. Putek tak suka tau nak kena 24 jam nak kena jadi orang korporat. Sihat macam mana keadaan pada hari ini? Senyum. No. Putek macam like
dalam putek, luar putek, di sana putek, di mana-mana putek juga. Okey, itu kita dah bersembang soal keperbadian lah. Kita more kepada keperbadian. Jadi kita nak tahu lah in term of pro and cons. Ayo, takut lagi apa ni kalangan? Kelebihan dan kekurangan yang Putek rasa sepanjang Putek memegang jawatan YDP tu, apa yang Putek rasa? Mungkin boleh bagi tahu, mungkin ada pendam yang disimpan yang tidak diluahkan sepanjang pemerintahan Putek. Kita kembali ke Sumbertas. Dan apa yang boleh Putek share? Apa? Mungkin ada yang nak disampaikan. Mungkin ada yang tersakiti yang tidak dapat diluahkan, dan hari ini mungkin nak realize something. Apa yang Putek nak cakap Putek jujur daripada hati Putek. Jawatan ini bukan satu perkara yang seronok, bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang bagi Putek macam orang nak sangat jawatan ni. But not for me. Okay. Orang yang mencadangkan Putek, orang yang menyokong, dan saya harus menerimanya. Kan? Itu soal dipilih atau memilih. Biarlah kita dipilih, jangan kita memilih. Betul tak? Tapi dalam kita dipilih pun, kita harus menerima kenyataan. Kan? And apa yang Putek boleh cakap sepanjang Putek tu, Putek rasa macam banyak perkara yang berlaku. Okey, ada yang membenci, ada yang menyuka, ada yang dia macam melibatkan hati dan perasaan jugalah. Like literally what can I say is I used to menangis lah. Menangis siang, malam, pagi, petang. Tapi Putek tak tunjuk dekat team, dekat orang. Sebab apa tahu? Untuk seorang Putek ni memegang satu benda tu adalah sangat susah. Okay. Lagi-lagi kita nak letak nak apa tu, nak kita panggil apa tu, nak sampai expectation orang lah. Bukan senang. To meet expectation people. Yes, to meet expectation to people. Macam bukan senang. Betul? Saya seperti cakap dekat Yus bila Putek dilantik, sampai satu taat pula saat sampai satu detik, sampai satu detik, saat ke, what so on ke, Putek bertemu dengan yang berbahagia visi lah. Yang baru dilantik, Datuk apa Datuk Syahrin kalau mungkin lah, maaf yang berbahagia Datuk visi lah. Sampai semua kita ada 13 YDP like semua tahu. Putek selalu akan tanya, kenapa aku YDP kenapa aku? Ya betul, Putek macam terfikir dalam otak, kenapa aku YDP bukan orang lain. Kan? And you kena tahu tau, personality Putek ni adalah seorang yang lemah lembut. Like tak ada garam. Sopan saja. Dia ada lemah lembut dia kat situ. Okay, faham. Okay, to compare the others YDP. Okay, bila Putek jumpa dia kata, actually you kena tahu. Dia katalah, kenapa kita nak questioning ourselves? Kenapa ni? Sebab benda tu macam menampakkan riak tau. Macam awak dah jadi YDP kan? Kenapa tak nak kenapa lagi? Dia macam kalau dekat persepsi orang macam, asyik kenapa kau ni YDP? Belakang tu saja nak suruh orang puji. Sebab sama kita yang macam nak menanyakan diri kita kenapa kita. Tapi dia kata, everything yang dah berlaku tu ada hikmah sebenarnya. Dah Tuhan pilih kan. Kan Putek macam like, Tuhan dah pilih macam okay. And masa tu lah Putek detik, okay, aku kena terima benda ni. Masalahnya terdetik nak habis dah. Baru nak tersedar. Aku nak letak berapa minggu lagi nak letak jawatan, baru nak tersedar macam. Tapi Putek, I used to fikir balik lah benda tu sebenarnya. Putek macam like, muhasabah. Betul lah. Betul lah Datuk Fizi kata kan. Memang kalau tidak, takkanlah aku buat hari ni kan. Ada kat sini sekarang ni kan. Orang pilih aku semua kan. Like, tak apalah. Okay. Tapi, apa yang Putek nak cakap kalau pros and cons dia, dari segi masa lah. Masa, kawan, keluarga. Like, benda tu akan hilang. Betul? Hilang sepanjang anda bergerak
YDP, MPP ni. Okay. Sampai satu saat tu orang cakap, Putih tu buat apa je? Asal dia asyik busy dia YDP buat apa? Siapa tanya, YDP ni buat apa je? Asyik busy je ke sana-sana. Betul. Tapi UiTM tak berubah pun. Betul. Orang tak nampak benda tu. Kan? Tak ada pun UiTM jadi mall ke jadi sana. Taklah. Faham tak? Faham. Dia macam I got it. kan macam tak ada sampul tu berubah kan. Putih. And on that time Putih macam macam mana dalam hati Putih tau. Kenapa orang asyik tanya je? Aku pula yang sedih kan. Putih pula macam teringat. Weh, dia tak faham pun selama ni aku busy ni. Aku punya belajar. And ada orang accounting balik. Lah, siapa suruh pilih? Siapa suruh ni? Tak ada orang suruh pun. Yes, tak ada siapa yang suruh. Kalau if not aku, siapa lagi nak buat benda tu? Okay. Sebab Putih masuk MPP ni bukan untuk mengubah dunia kan. Untuk mengubah UiTM ni ke pasal Putih untuk mengubah persepsi bahawa YDP ni adalah satu tempat yang kita boleh mengadu domba. Berdomba lah maksudnya boleh bagi tahu ni, nak cakap ni ke. Putih nak ubah benda tu sebenarnya. Kan? And Alhamdulillah, Putih rasa Putih dah achieve untuk yang akan datang sebenarnya. Good job. And bila orang kata, abang dah tak ada dah. Macam mana nak jumpa lagi YDP yang friendly ni. Putih macam, ya Allah, orang sedar orang sedar je. Seperti yang orang tak sedar pun. Putih macam, wih. Bukan dia finally macam, orang sedar aku buat something. So kadang-kadang orang macam like, bila jadi ABP you kena laksanakan manifesto. And yes, my manifesto is untuk meningkatkan reliability di antara mahasiswa dan MPP. Which is me. It's a fact. Yang betul macam, wow. I get it. Good job. Dan memang tak dinafikan pun. Bila Putih bercakap soal masa family, kita korbankan. Betul. 1-2 semester yang korbankan tidur yang tak cukup. Tapi dengan adanya mulut-mulut yang mengatakan, MPP ni buat apa, kita rasa tersakiti lah juga ya. Tersakiti lah. Dan Putih bukan nak cakap mulut-mulut itu salah. Okay. Dia tak salah, tak ada betul. Okay. Orang kata dia orang pun ada hak bersuara masing-masing. Okay. Tapi serius Putih cakap kalau dia orang tak bertanding, siapa nak bertanding? Betul. My question is, kalau dia orang tak bertanding, siapa nak bertanding? Siapa yang nak menonjolkan? Siapa yang nak berkorban sebenarnya? Kan. And one more thing, what can I say is, ikutkan Putih ni, ni kali kedua Putih jadi MVP. Kali kedua? Sebelum ni di UiTM Johor, selaku penolong naik yang dipertua. And on that time hanyalah seorang MPP dan seorang manusia yang bekerja di sebalik takbir yang hanya menyuarakan pendapat. Okay. Tapi kali ni aku kena buat decision. Yes or no sebenarnya. Satu benda yang sangat-sangat susah. And jujur Putih cakap kat Yus, bukan mudah untuk kita hadapi benda ni. Jika diberikan peluang untuk putarkan masa, Putih nak sangat kembali without my jawatan untuk habiskan masa-masa dengan kawan-kawan, focusing on my academic dan sebagainya. Ni tersedar tak sedar dah nak habis dah belajar. Betul. Tapi Putih rasa macam berbaloi atau tak? Soalnya berbaloi atau tak? To me, berbaloi. Sebab Putih telah mengubah satu benda yang tak nampak, tapi orang rasa. What do you think you sebagai pelajar lah? dan bila Putih kata macam tu, kalau you rasa berbaloi, I think that's good for you lah. You sampai satu target yang berbaloi. Dan bila kita buat kerja yang kita rasa saya dah sampai ke apa yang matlamat yang kita nak,
Dan itu merupakan satu kejayaan kepada diri kita. Betul tak? Betul. Sebab people kena tahu Putet ni seorang yang hati lembut, yang beremosi, yang hanya tahu untuk hidup dengan dunia. Dunia yang Putet create sendiri. Kan? Gila-gila. And Putet percaya satu kampus tahu Putet ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram. And Abang Uni Purple, abang ni. Aku cakap, hi. Like literally, abang, bayangkan dekat TikTok aku bash MPP. Walhal pada ketika itu, aku IDP MPP sebenarnya. Kan? Betul macam, tak tahu aku. Sebab sebenarnya, Putet ni adalah, Putet bangga dengan diri sendiri. Putet ni seorang yang percaya dengan diri sendirilah, Putet kata. Sebab kadang-kadang ramai yang macam takut untuk embrace their self. Kedepankan diri diorang. Diorang berselindung di sebalik, kita cakap apa tu, di sebalik satu perwatakan yang palsu. Lagu kah? Bukan. Dia macam tu sebenarnya. Hari pun dah semakin gelap, nak pukul 7 nanti orang ke azan. Maybe akan ada satu sesi, bukan sesi lah, last word dari Putet. Mungkin ada satu last word dari Putet yang mana yang boleh Putet simpulkan sepanjang satu penggal. Dan mungkin ada nasihat yang boleh diberikan kepada MPP yang akan datang, yang mana baru sahaja habis keluar keputusan pilihan rayanya. Dan calon pun kita dah tahu siapa yang akan mengambil alih. Mungkin ada nasihat daripada YDP sendiri? Mantan. Sorry, salah bahaya. Ni masuk polis nanti. Okay. Sebelum maghrib, cepat. Okay, what can I say is Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ayuh macam ucapan Bukanlah, what can I say is great job myself. Okay. Good job. Okay. Putet macam tepuk dia. Alhamdulillah, Putet kau dah buat terbaik, Putet. Tepuk, jangan tepuk mic pula. Tepuk ni. Aduh. Okay, Putet, you dah buat yang terbaik dia, Putet. Okay, you have done everything. Okay. Kadang-kadang Putet pun cemburu dengan kampus yang lain, YDP yang banyak buat program, yang bercakap sini. Macam ahli politik dah. But not for me, girls. Okay. We know our limit. Yes. Ni bukan, okay. Everyone have their own cara, okay. Dia pandai meletakkan macam mana. And me too. Macam mana saya nak buat sesuatu. Okay. Sebab apa Putet ingat lagi, duduk dekat longkang, Putet cakap kawan Putet, weh, aku nak kena ubah something. Putet bukan cakap, kita kena bagi makan ke pelajar ke, nak kena buat masjid baru ke, nak kena buat ni. Tak. Putet cakap, weh, aku kena buat something, Putet, aku rasa aku kena ubah persepsi orang dekat MPP sendiri. Dia orang macam takut nak jumpa MPP. Betul. Especially YDP. Kan? Apa tu? Aku nak orang dekat, orang macam bila jumpanya macam, hai lambai, macam hai Putet, hai, macam, tak apa. And Putet rasa Putet dah buat benda tu. Kan? And you know what I use? Jumpa dengan lecturer. And lecturer cakap apa? Dia cakap dekat junior lah. Awak jangan hati-hati dengan dia tau. Kalau satu lecturer bash dia, 100 yang akan datang support dia. Wow. Putet macam, aku siapa siap? And Putet alhamdulillah, I do my best. And orang kata tak kenal maka tak cinta. Dan alhamdulillah semua dah kenal. Dan semua dah bercinta dengan Putet. Wow. Alhamdulillah. Dah putus. Sekarang nak kena putus ke macam mana? Putus atau terus? Judika. Mungkin kita akan ada seksi selepas ini. Mungkinlah. Episod putus atau terus? Aduh, takutnya. Tajuk apa tu? Tak apa, yang tu kita akan sambung. Okey, kembali. Tapi nasihat Putet adalah untuk future MPP, first, you tak fikir nak buat apa-apa penting, nak buat ni ke, nak buat tu ke, nak mengubah dunia ke. You try buat yang sekecil-kecil benda yang tak nampak. Itu perasaan You try engage dengan student. You try. Sebab student ni kadang-kadang dia tak nak pun kau buat program sampaikan mengubah dunia ke apa ke. Dia nak at least you tanya dia, you okay tak?
Tapi Yusen, Putek suka tau bila orang tanya Putek, are you okay? Ya Allah, subhanallah. Sangat rasa dihargai. Dia macam terdetik dalam hati. Aku tak okey sebenarnya. Nak nangis. Tapi benda tu macam melahirkan satu perkara yang sangat-sangat indah tu ni. Itulah Bapak Kenes. Nasihat. So nasihat Putek adalah buatlah yang terbaik. Okay. Jangan fikir buat nak mengubah dunia. Tak payah. Fikir perkara yang sekecil-kecil benda yang mampu memberi penghargaan. Dan yang paling penting, jangan pernah untuk jadi orang lain. Jangan pernah jadi Putek. Jangan pula mentang-mentang wadi Putek mentang-mentang wadi Putek sini, kita try lah jadi Putek macam ni. Tak perlu. Okey, tak perlu. You jadi diri sendiri, you buat apa yang you nak buat. Yang paling penting, sayangi mahasiswa. Bila you sayangi mahasiswa, everything insya-Allah akan ada. Dia macam tu. Dan mungkin itulah kata-kata terakhir daripada Putek yang mana kita sembang santai pada petang ini. Dan selalu Putek kita lihat cantik sebenarnya. Sunset yang sangat cantik, tapi disebabkan awan yang tebal dia nampak redup. Tebal ke ukur ketebalan awan yang menyebabkan kita tak nampak sunset pada hari ini. Jadi mungkin kita boleh tutup sesi kita, rancangan kita pada hari ini, sembang santai. Apa tadi Putek namakan? John Cakap. Putek ni orang Terengganu. Lah, sebab kita orang dah. Actually Putek orang Terengganu lah. Ramai tahu nama Putek actually Putra Haikal Iskandar sebenarnya. Putra Iskandar. Putra Haikal Iskandar bin Syamsuddin. Ahmad Ali Yusri. Okey. Bertemu lagi kita ke next podcast insya-Allah. Podcast insya-Allah. Mungkin kita akan bincangkan perkara-perkara yang lain. Kan? Mungkin dah macam KJ dah. Kita buat KJ. Ini Putek. Okey. Mungkin kita akan jemput kawan-kawan Putek ke kan? Mungkin ini satu actually benda-benda macam ni sangat bagus untuk kita lepaskan apa yang betul. Kadang-kadang mungkin kita bersembang. Mungkin lepas ni Putek boleh jemput kawan Putek kot. Yang boleh. artis tu. Yang artis nombor satu Yang hero remaja tu. Hero remaja. Bergembiralah seperti. Faham? Meletup tak apa. Meletup aku punya rancangan nanti. Okey, bertemu lagi kita selepas ini dalam rancangan John Cakap. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.